الحمد لله القائل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin di sini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, maka kita dapat berkumpul pada hari ini berhulu segala hari. Dengan itu mimbar menyeru kepada diri sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian agar sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Api Kemarahan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 134 surah Ali Imran yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud orang-orang yang menginfakkan hartanya semasa dalam keadaan jelas dan sembunyi, dan orang yang marah dia menahan kemarahannya dan memaafkan sesama manusia. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Pada ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahawa sifat menahan marah dan
dan sifat memaafkan kesalahan orang lain adalah kebaikan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah ialah salah satu sifat yang tercela yang perlu dijauhi oleh umat Islam. Hal sedemikian adalah kerana ia boleh membawa kesan negatif dalam kehidupan manusia. Orang yang dipengaruhi sifat marah mempunyai hubungan erat dengan syaitan, kerana syaitan telah berjaya menarik urat sarafnya melalui tipu daya syaitan sehingga boleh menyebabkan wajah menjadi kemerahan, mata berapi-api kemerahan, dan ada sebahagian orang boleh bertindak kasar terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah kepadaku wasiat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab, la taghdab." Maksudnya, janganlah kamu marah, janganlah kamu marah. Rasulullah mengulangnya beberapa kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat marah sangat besar kesannya dalam kehidupan kita. Bukan sahaja kepada orang yang dimarahi, malah turut dirasai oleh si pemarah itu sendiri dan orang yang ada di sekelilingnya. Emosi orang yang dimarahi mungkin akan terganggu, lebih-lebih lagi jika dimarahi secara mempunyai. Orang yang dimarahi juga akan menyimpan dendam selama tempoh tertentu. Malah lebih teruk lagi akan membawa kepada persengketaan, permusuhan dan putusnya persaudaraan Islamiah dan wataniyah. Orang yang memilih nyalaan kemarahan dalam percakapannya, perbuatan dan tindakannya akan membuat keputusan secara melulu, berkemungkinan salah dan menzalimi dan menyakiti orang lain. Akibatnya, kemusnahan dan kerugian berlaku membakar persahabatan, institusi keluarga, institusi masyarakat dan keluhuran bernegara. Api kemarahan adalah tempat duduknya syaitan yang akan menyemarakkan tindakan dan kata-kata kesat dan kotor, maki-maki, cerca-mencerca dan sumpah serana. Malah lebih hina lagi, api kemarahan boleh merebak sehingga bertindak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melanggar ketetapan syarak dan mengundang persepsi buruk Islam sebagai agama tertinggi dan Islam sebagai cara hidup. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cegahan bersifat marah yang memusnahkan adalah mutlak. Bagaimanapun umat Islam dituntut untuk tegas dan marah menyatakan kebenaran dalam perkara hak dan menjadi tanggungjawabnya. Umat Islam itu dituntut untuk tegas dan berprinsip. Seorang ayah hendaklah tegas terhadap anaknya yang selalu culas dalam menunaikan ibadah solat mengikut cara yang ditetapkan oleh agama. Contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyalurkan ketegasannya sehingga baginda dilihat marah apabila perintah Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan dan larangan Allah pula dilakukan dengan sewenang-wenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir bersama serombongan orang. Terdapat seorang wanita Ansar dalam rombongan itu yang telah memaki hamun dan memarahi untanya yang sangat malas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kemarahan wanita itu, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh meninggalkan wanita Ansar itu di situ. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin telah menyebutkan bahawa terdapat beberapa golongan manusia dalam menangani sifat marah. Antaranya golongan yang dinyatakan sebagai orang yang acuh tak acuh ataupun hilang kemarahannya sama sekali. Sikap golongan ini sangat tercela. Orang seperti ini dianggap sebagai orang yang tidak ada sikap pembelaan dalam mempertahankan dirinya, istrinya, keluarganya dan hak-haknya terutamanya dalam urusan agama. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Maksudnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Selain itu, golongan yang melampaui batas dalam sifat marah tanpa mengenal batas dan ketentuan sehingga terzahir kebodohan diri sendiri, keluar daripada tuntutan agama dan menjauhi ketaatan.
bersila sekali, manakala golongan kedua ini sangat berbahaya pula. Justru apa yang baik ialah memilih marah yang selari dengan kehendak hukum dan agama, kena pada tempat dan dibenarkan syariat. Marah yang dimaksudkan ialah dalam urusan berkaitan kepentingan agama dan perlu dalam tata caranya. Dikawal agar ia tidak menjadi seperti api yang marah yang memusnahkan diri dan orang lain. Inilah sikap yang paling terpuji. Ketegasan dan marah hendaklah sentiasa dalam kerangka menjaga kepentingan agama dan maksud pensyariatan, adil, berhemat dan berhikmah. Muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa cara yang kita menahan marah. Terdapat beberapa cara untuk kita menahan marah daripada meledak dalam diri. Antaranya ialah yang pertama berwudu. Sebagaimana hadis Nabi dalam Sunan Abi Dawud daripada Atiyah bin Murwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya sesungguhnya sifat marah itu daripada syaitan, dan syaitan dijadikan daripada api, dan sesungguhnya dipadam api itu dengan air. Maka apabila seseorang itu berada dalam keadaan marah, maka berwuduklah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang kedua, mengucapkan ta'awuz. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang bermaksud, dan kalau engkau diperdayakan syaitan dengan sesuatu tipu daya, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, mengubah posisi daripada berdiri kepada duduk. Jika belum berada kemarahannya, maka daripada posisi duduk kepada berbaring. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika rasa marahnya hilang, maka itulah yang dikehendaki. Jika tidak, maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Oleh itu, kemarahan perlu diurus dan dibuang dengan sering melakukan sifat-sifat mahmudah. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati intipati daripada khutbah yang dibacakan tadi. Umat Islam adalah menjauhi sifat mazmumah yang boleh mencetuskan sifat marah seperti sombong, tinggi diri, menghina orang lain, suka bergurau senda secara melampau dan suka berbalahan. Yang kedua, umat Islam hendaklah memiliki sifat marah yang bertepatan dengan anjuran Islam dan kena pada tempatnya yang betul. Yang seterusnya, umat Islam hendaklah mencontohi ketegasan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW seperti yang dinyatakan dalam intipati khutbah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Maksudnya, wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bertindak keras terhadap mereka, dan sebenarnya tempat mereka ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surah At-Tahrim ayat 9. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah
Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Dalam usaha kita memutuskan rangkaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta terus berdisiplin dan wajib mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS, khususnya mengambil wuduk di rumah, membawa sejadah masing-masing, memakai pelitup muka ketika hadir di masjid dan surau, serta mengamalkan penjarakan sosial. Bagi mereka yang tidak sihat adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid dan surau. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyika al-amin wa nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-uzma an tahfaza bi 'aini inayatika ar-rabbaniyah wa bi hifdhi biqayatika as-samadaniyah jalalaka al-bin al-mu'azzam sultan Salamur sultan Syarafuddin Idris Shah al-Hajj ibn al-marhum sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah al-Hajj. Allahumma adina al-'auna wal hidayah wat tawfiq was sihhata was salamata min kulli ahli Salamur تنكو عن مشايخ سلطان شرف الدين الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغفر عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur terhadap yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami dari bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala idfa 'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum